Lebih 300,000 pekebun kecil getah terima bantuan musim tengkujuh. Kerjasama Johor Pharma wujudkan mekanisme pembayaran tanpa tunai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Samri dalam berita wilayah edisi Jumaat 16 Jun 2023. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis. Terus setia sejam bersama berita wilayah. 318,750 pekebun kecil getah bakal menerima bantuan musim tengkujuh BMT tahun ini dengan bayaran RM800 seorang. Angka itu melibatkan 232,427 pekebun kecil getah berdaftar dengan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah Rizda dan 86,323 pekebun kecil getah di bawah Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, permohonan bagi bantuan dengan nilai peruntukan keseluruhan RM256 juta itu dibuka bermula semalam sehingga 15 September depan. Menerusi catatan di Facebook, beliau turut memaklumkan BMT disampaikan kepada pemilik kebun getah kecil yang menguruskan kebun sendiri. Manakala pemilik kebun yang menjadi ahli kepada projek tanam semula berkumpulan juga layak menerima bantuan itu. Penurih getah yang bergantung pada penurihan getah sebagai pekerjaan utama dan tidak memiliki tanah kebun getah juga termasuk dalam senarai penerima bantuan. Selain itu, individu yang berdaftar dengan Rizda dan berada dalam sistem pembangunan pekebun kecil e-spec juga layak menerima bantuan itu. Permohonan atau urusan mengemaskini BMT 2023 boleh dibuat melalui laman sesawang www.pekebunkecilrizda.gov.my. Johor sedia bekerjasama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri bagi mewujudkan mekanisme pembayaran tanpa tunai di Bazar Rakyat Agro Johor BRAJ dalam tempoh terdekat. Langkah itu dapat membezakan pembelian rakyat tempatan dan warga asing, khususnya Singapura yang turut berbelanja di bazar berkenaan. Sekarang ni kita nak cashless dan mungkin daripada cashless tu rakyat negara Malaysia ataupun Johor mempunyai satu ID tersendiri. So insya-Allah lah dengan adanya digital Johor Digital, saya percaya ambil masa sedikit untuk proses ni. So saya menyerulah kepada rakyat Malaysia, sebab tu saya cakap jangan sia-siakan subsidi rakyat Malaysia. Kerajaan negeri turut memperuntukkan RM1.5 juta bagi pelaksanaan program jualan BRAJ di 115 lokasi melibatkan pasar tani dan pasar tani kekal di Johor. BRAJ yang telah bermula Februari lepas telah mencatatkan nilai jualan sebanyak RM2.49 juta setakat semalam. Tabung Haji TH melancarkan tabung Nikmatul Khair menikmat kebaikan untuk membolehkan petugas haji musim 1444 Hijrah menyalurkan sumbangan kepada jemaah haji Malaysia. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman memberitahu inisiatif itu bagi memberi peluang kepada petugas melakukan infak sebagai tanda kesyukuran kerana dapat hadir ke Tanah Suci bersama jemaah haji. Pihaknya juga bercadang mengagihkan sarapan pagi kepada jemaah haji negara seperti dilakukan tahun lepas atau membantu mereka yang memerlukan dari segi membayar upah melontar ke Jamrah di Mina bergantung kepada hasil kutipan tabung berkenaan. Inisiatif itu dimulakan pada 2018 dengan agihan makanan kepada jemaah luar negara dibuat untuk 2 tahun berturut-turut hasil sumbangan wang tunai yang dikumpul. Hanya 22 agensi pelancongan berjaya mendapat lesen pengelola jemaah haji PJH musim ini selepas masing-masing melepasi kriteria ditetapkan tabung haji TH. Pengarah operasi pengelola jemaah haji Muhammad Zawawi Bostam berkata syarikat yang layak memperoleh lebih 80 markah selain maklum balas jemaah pada musim haji sebelum ini.
Pasukannya turut memantau aspek perkhidmatan lain seperti sadrikan makanan, pengurusan pergerakan dan penginapan jemaah. Kita akan menilai berdasarkan penilaian dilaksanakan berdasarkan rekod-rekod kesalahan yang telah dilaksanakan. Sekiranya kita dapati kesalahan itu serius, kita akan memutuskan, jatuh kuasa akan memutuskan sama ada syarikat itu layak untuk nak dapat lesen ke tidak. Itu pun bergantung kepada prestasi mereka pada tahun lepas dan juga apa remedi yang telah dibuat. Sekiranya syarikat berkaitan gagal patuhi kriteria ditetapkan, mereka berdepan amaran lisan atau bertulis dan boleh didenda. Pakej haji yang ditawarkan 22 syarikat PJH itu bermula daripada RM43,257 sehingga RM250,000 termasuk penginapan di Mekah serta Madinah. Bagi musim haji tahun ini, lebih 8,600 jemaah haji direkod menggunakan perkhidmatan pakej haji dengan 35% daripadanya memilih pakej rahmah bernilai RM50,000 ke bawah. Rancangan Salam Baitullah kembali bersiaran bermula esok dengan membawa liputan serta maklumat terkini musim haji 1444 Hijrah. Masuk edisi ke-15, program bakal bersiaran secara langsung di saluran TV1, Berita RTM, MyTV 123 dan RTM Klik setiap hari. Bertemakan penyucian jiwa, kemuncak ibadah, program berkenaan bakal menampilkan kelainan sepanjang 15 episod siarannya musim ini. Dengan jumlah tontonan mencecah 9 juta tahun lalu, RTM optimis angka itu bakal melonjak menerusi siaran pelbagai platform termasuk YouTube dan TikTok. Apabila kita bersiaran menggunakan platform digital, ya, sudah tentu angka itu akan naik, ya. Menjangkakan kumulatif lah, kumulatif. I think we should be able to get at least by 12 million, ya. Yang itu bila kita campur digital sekali. Kerana sekarang dunia sekarang bukan dunia televisyen semata-mata. Dunia televisyen bercampur dengan dunia digital. So whenever we look at the numbers, we have to add both numbers. Lebih sedekat menemui penonton, pengisian Salam Baitullah turut mengetengahkan teknologi CGI untuk mengumpas perjalanan ibadah haji secara lebih komprehensif. Selain lintas langsung perkembangan para jemaah haji, dunia penceritaan perlu berubah. Jadi di RTM kita tengok how do we tell the story. Tapi saya sangat yakin dan saya sangat bangga dengan staff-staff kita di RTM. They are very well trained, ya. Dan mereka, saya rasa mereka sebenarnya sangat ke depan. Jadi ini yang harus kita tonjolkan, ya. I'm very proud of them. Dan tengok sajalah nanti sebab saya dah tengok preview dan saya amat berbangga dengan apa yang telah dihasilkan. Salam Baitullah musim ini dikendalikan pengacara Ustaz Haris Ismail, Ustaz Fakrul Razi dan Yad Hamzah selain menampilkan panel pendakwah terkemuka negara. Penonton juga berpeluang memenangi hadiah menarik menerusi kuis terkumpul dan harian. Antaranya pakej dan voucher umrah serta tiket penerbangan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Sri Senayan Seremban, Negeri Sembilan. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah diiringi Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan pengasas syarikat perbankan kumpulan RHB Tan Sri Abdul Rashid Hussein, iaitu individu yang mewakafkan masjid berkenaan.
Khutbah Jumaat bertajuk Nikmat Kesihatan disampaikan Imam Muhammad Nazri Abu Zarim dan turut mengimamkan solat Jumaat yang terdiri daripada lebih 2,000 jemaah. Selesai solat Jumaat, Al-Sultan Abdullah berkenan meluangkan masa bersalaman dengan jemaah selain mengurniakan sumbangan kepada golongan asnaf, anak yatim dan kanak-kanak. Al-Sultan Abdullah turut berkenan melihat keindahan seni reka masjid berkenaan yang mula dibangunkan sejak 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Di Sarberjaya pula, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat bersama lebih 2,000 jemaah di Masjid Raja Haji Fisabillah. Khutbah Jumaat bertajuk Ibadah Korban Simbol Ketaatan kepada Allah disampaikan Khatib Muhammad Radi Zainuddin. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjamu selera bersama pengunjung di Food Court Sports Arena Cyber 6 menikmati makan tengah hari sambil beramah mesra dengan pengunjung sebelum menunaikan solat Jumaat di masjid berhampiran menjadi rutin mingguan Datuk Seri Anwar sejak dilantik sebagai Perdana Menteri 24 November lepas. Beliau yang tiba di medan selera ini disambut timbalan yang dipertua dan Setiausaha Majlis Perbandaran Sepang Muhammad Shah Usman. Ahad ini, Perdana Menteri bakal mengadakan sesi temu Anwar di Dewan Tuanku Kansler Universiti Malaysia Kelantan UMK. Memuat naik catatan di laman Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak rakyat negeri itu, khususnya anak muda, menyertai serta bertanya soalan pada sesi berkenaan. Peserta bebas melontarkan apa juga soalan ketika sesi itu dengan Perdana Menteri sedia menjawabnya. Temu Anwar telah diadakan di beberapa negeri seperti Sabah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Saudara, seperti biasa untuk ramalan cuaca seluruh negara langsung bersama Pegawai Met Malaysia Nur Shazlinda Hanif. Silakan Linda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan boleh mencecah lebih daripada 40 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning iaitu di sekitar Phuket. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 18 Jun 2023 dan harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini masih lagi berbahaya kepada kesemua bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat status cuaca panas di sekitar daerah Bentong dan juga Kuala Krai di Kelantan, dan cuaca panas ini pada tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga di mana suhu boleh mencecah lebih daripada 35 sehingga 37 darjah Celsius. Oleh demikian, orang ramai dinasihatkan untuk memperbanyakkan minum air dan elakkan daripada melakukan aktiviti di luar rumah. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan melihat paparan gema radar pada petang ini. Keadaan cuaca yang agak baik di hampir keseluruhan Semenanjung, namun sedikit masa lagi keadaan hujan mula membentuk di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia. Keadaan hujan telah pun berlaku di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga Kelantan. Juga turut dilihat keadaan hujan di sekitar negeri Terengganu dan juga di sekitar Mersing, Johor, Rompin, Pahang. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Beralih pula kepada keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula, di sini dapat dilihat keadaan cuaca lembap di hampir keseluruhan negeri Sarawak, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar barat dan juga di sekitar Muka, termasuklah di sekitar Limbang, Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula, keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pantai timur dan pantai barat, juga sedikit di bahagian Kudat negeri Sabah. Hujan ini pula kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Penyerahan zakat 1.5 juta ringgit oleh Bank Rakyat juga bidang pengajian bersesuaian jamin kerjaya masa depan antara fokus dari Bumi Kenyalang. Bumawin di Kuching teruskan dengan laporannya. Buma? Ya Nurul, terima kasih. Bank Rakyat telah menyerahkan pembayaran lebih 1.5 juta ringgit zakat negeri kepada Tabung Baitulmal Sarawak TBS di Kuching. Majlis penyerahan zakat itu disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Dr. Muhammad Hanis Osman, manakala TBS diwakili Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datu Misnu Taha. Majlis penyerahan disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Dr. Muhammad Hanis memaklumkan kepada pemberita jumlah sumbangan zakat untuk tahun ini meningkat sebanyak RM52,000 daripada tahun sebelumnya. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan pihaknya komited untuk terus mengadakan pelbagai kerjasama dengan kerajaan negeri khususnya dalam bidang perbankan. Pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang ingin memilih bidang pengajian di universiti atau pusat latihan harus memilih bidang yang benar-benar bersesuaian dan mampu memberi pulangan yang baik kepada mereka. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom semasa merasmikan Hari Kerjaya dan Pendidikan Pejabat Pendidikan Tatau Sebau di Bintulu berkata, pencapaian akademik yang baik juga mampu mengubah status kehidupan masyarakat terutama di luar bandar. Semua ini menurut beliau memerlukan komitmen semua pihak termasuk guru-guru, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan komuniti yang seharusnya mempunyai matlamat sama. Seharusnya mempunyai arah yang sama, satu haluan supaya kita sentiasa memberi kerjasama, termasuk saya sendiri. Saya akan memberi, I will give you full support because to me there's no other way to transform the rural community in Sarawak, especially it is only about education. After you have good education, not only that you are trainable, but you can be one of the leader in the future. Oleh itu, katanya kerajaan Sarawak sejak dari dahulu telah berusaha menyediakan pemimpin masa hadapan termasuk melalui Yayasan Sarawak dengan menghantar pelajar-pelajar terpilih ke sekolah-sekolah terbaik seluruh negara. Kebanyakan mereka hari ini berjaya menjadi pemimpin dalam kerajaan Sarawak serta golongan profesional dalam pelbagai bidang. Mengulas keputusan SPM 2022 yang dicapai SMK Sebauh dan SMK Tatau, beliau amat berpuas hati dengan peningkatan yang ditunjukkan kali ini. Ia membuktikan usaha berterusan dilakukan semua pihak yang sewajarnya menjadi contoh kepada calon-calon SPM tahun ini. Hari Kerjaya dan Pendidikan PPD Tatau Sebauh merupakan kerjasama Yayasan Sarawak bagi memberi peluang pelajar-pelajar lepasan SPM memilih tempat-tempat pengajian dan latihan serta kerjaya mengikut tahap pencapaian masing-masing. Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk melaksanakan kajian Pelan Induk Pembangunan Miri dengan objektif untuk merangka pelan pembangunan komprehensif bagi bahagian Miri. Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, Pelan Induk ini akan menyediakan rangka kerja perancangan pembangunan mengenai penggunaan sumber asli dan penyediaan infrastruktur, utiliti dan kemudahan untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk di bahagian Miri. Katanya, ianya merangkumi aspirasi kolektif, inovasi, kemampanan dan keterangkuman selain menetapkan laluan transformatif untuk wilayah Sarawak dengan tumpuan meningkatkan kualiti hidup semua penduduk. Beliau berkata demikian ketika merasmikan bengkel berwawasan Pelan Induk Pembangunan Miri Visioning Workshop Greater Miri Development Master Plan di Miri. Melalui rancangan ini, kerajaan berhasrat untuk membina bahagian ini yang bukan sahaja sedang berkembang maju dari segi ekonomi tetapi juga memupuk fabrik sosial yang mengikat kebersamaan rakyat. Ke arah itu, Konsortium Malaysia dengan kerjasama Universiti Kertin Malaysia telah diamanahkan untuk menjalankan kajian terhadap Pelan Induk Pembangunan Miri.
Baik, penekanan mengenai sistem cukai kepada pembayar cukai baharu harus difahami bagi memastikan pemahaman di dalam keseluruhan sistem cukai negara, kaedah taksiran sendiri dan implikasi cukai kepada pembayar cukai. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang Minti berkata, Sarawak bersedia mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai sumbangan cukai negara dan bahagiannya daripada sumber persekutuan dengan pelantikan wakil dari Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Kapitan Ling Hua Wei pada ceramah kesedaran cukai di Methodist Pilih Institute MPID Sibu, kepentingan pelantikan ini bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-60 Sarawak Merdeka dan ianya bukan sahaja selaras dengan semangat MA 1963 tetapi yang pentingnya adalah Sarawak mempunyai wakil pengarah di LHDN. Ujarnya, kepentingan pematuhan cukai ini menggesa rakyat menunaikan tanggungjawab mereka dengan mengemukakan penyata cukai yang tepat kepada LHDN mengikut undang-undang cukai yang berkaitan. Percukaian adalah pendapatan yang penting untuk pembangunan negara. Oleh itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sifat jujur adalah penting dalam memfailkan pendapatan cukai. Tambahnya, dengan hasil fiskal yang kukuh dan stabil, maka kerajaan dapat melaksanakan lebih banyak projek untuk memberi manfaat kepada rakyat seperti membina hospital, menambah baik kemudahan sekolah, menambah jalan, mengukuhkan pertahanan sempadan dan sokongan sara hidup yang lain. Seramai 197 pelajar tingkatan 5 dan 6 serta guru dari 8 sekolah menengah telah hadir pada ceramah kesedaran cukai itu dianjurkan oleh MPI. Saudara, 3 bulan bermaharajalela menyamun dan merompak warga emas, geng baby tumpas di tangan polis minggu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, tangkapan ini dibuat dalam operasi bersepadu dijalankan baru-baru ini. 6 anggota geng baby termasuk seorang wanita berjaya diberkas. Dato' Azman memberitahu mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeza di Kuching, Padawan dan Semerahan hasil intipan dan pendedahan rakan sejenayah. Jadi modus operandi kumpulan ini adalah mensasarkan warga emas sebagai mangsa pada awal pagi. Kumpulan ini bergerak aktif di daerah Kuching, Kota Semerahan dan Padawan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak, Kuching. Dato' Azman memberitahu dengan tertangkapnya mereka, polis telah berjaya menyelesaikan 13 kes jenayah. Tambahnya lagi, kesemua suspek yang berumur antara 20 dan 30 tahun itu berdepan 3 tuduhan termasuk 395, 397 kanun keseksaan, 380 dan 379A kerana samun dan rompak. Menurutnya lagi, nilai kerugian hasil dari rompakan kumpulan terbabit dianggarkan mencecah RM40,000. Seramai 8 atlet judo Sarawak membawa nama negara pada kejohanan ASEAN Judo Open 2023 di Taipei Gymnasium pada 1 dan 2 Julai 2023. 16 negara mengambil bahagian pada kejohanan dunia itu, iaitu Australia, Chinese Taipei, Indonesia, Malaysia, Perancis, Hong Kong, India, Kazakhstan, Macau, Nepal, Filipina, Korea Selatan, Romania, Samoa, Sri Lanka dan Amerika Syarikat. Acara penyerahan bendera telah diadakan baru-baru ini di Stadium Negeri Putrajaya, Kuching. Dihadiri oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak, SSC, Awang Putra Yusri Awang Ridwan. Penyertaan dalam kejohanan tersebut bertujuan memberi pendedahan kepada atlet Sarawak sebagai persiapan menghadapi Sukan Malaysia SUKMA ke-21 tahun depan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Memawin, terima kasih atas perincian itu. Antara fokus negeri di bawah payu, Sabah akan berusaha selesaikan masalah bekalan air. Laporan penuh terus sahaja langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Nurul.
Kerajaan negeri akan berusaha untuk menyelesaikan masalah bekalan air yang berlaku di negeri ini. Memberi jaminan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata ini termasuk mempertingkat pengurusan air negeri. Air ini kita mempunyai keterisan ataupun non-revenue water ini 60%. Jadi kalau pengurusan ini oleh Jabatan Air dapat dipertingkatkan, mungkin kita boleh selesaikan masalah ini. Kerana banyak air ini dicuri ataupun pecah paipnya. Beliau menyatakan demikian ketika mengulas isu ketiadaan air yang dihadapi penduduk termasuk di Kinarut Papar yang tidak mempunyai air sejak 15 hari lalu. Dato' Haji G meminta penduduk yang terjejas bersabar dan Jabatan Air akan menghantar bekalan air menggunakan lori-lori tangki air ke kawasan terbabit. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah dan penyampaian watikah pelantikan 19 ahli Majlis Daerah Tuaran bagi penggal 2023-2025 di Tuaran. Mengenai majlis ini, Dato' Haji G meminta ahli-ahli majlis daerah memastikan pembangunan yang dirancang adalah sistematik dan memberi impak berkesan kepada rakyat. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji G meminta pegawai kerajaan terutama ketua-ketua jabatan mempermudah urusan berkaitan kemasukan pelabur di negeri ini selaras dengan dasar kerajaan mesra pelabur. Kemasukan pelaburan mampu menjana ekonomi negeri selain membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat negeri ini. Tegas Dato' Haji G, tindakan keras akan diambil jika terdapat mana-mana pegawai kerajaan yang didapati sengaja menghalang atau melambat-lambatkan permohonan pelabur untuk melabur ke negeri ini. Mempermudahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembangunan, dengan perniagaan dan apa juga perkara-perkara yang diperlukan kelulusan daripada pihak kerajaan. Kalau dia memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan, maka permudahkan supaya mereka boleh menjalankan perniagaan dengan baik dan ini akan membuka peluang kepada rakyat. Dalam pada itu, Dato' Haji G turut berpuas hati dengan nilai pelaburan yang masuk ke Sabah dalam tempoh 2 tahun ini yang merekodkan lebih 30 bilion ringgit. Sementara itu, mengulas tindakan yang akan diambil sekiranya terdapat peniaga menyalahgunakan lesen perniagaan, beliau memberitahu tindakan boleh dikenakan terhadap mereka jika gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Seramai 27 pelajar asrama sekolah menengah di Pitas disahkan keracunan metanol setakat 10 pagi semalam dalam kejadian pada 6 Jun lepas. Daripada jumlah itu, 25 pelajar telah dibenarkan keluar dari hospital, manakala 2 lagi ditempatkan di unit rawatan rapi ICU masing-masing di Hospital Queen Elizabeth HQE dan HQE 2. Bagaimanapun, Timbalan Pengarah Kesihatan Sabah Kesihatan Awam Dr. Asid Sana dalam kenyataan memaklumkan pelajar yang dirawat di ICU HQE telah meninggal dunia pada Rabu lalu disebabkan kegagalan pelbagai organ akibat keracunan metanol. Keputusan sampel proksi telah disahkan mengandungi 89% kandungan metanol oleh Jabatan Kimia Malaysia pada 12 Jun. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Marudu Superintendent Zairul Nizal Ishak ketika dihubungi berkata pelajar yang dirawat di ICU HQE 2 meninggal dunia semalam disebabkan kecederaan serius pada otak akibat keracunan metanol. Ini menjadikan 2 mangsa meninggal dunia dalam kejadian tersebut dan kedua-duanya diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Susulan insiden sebuah kenderaan dilanggar kereta api di Kinarut Papar Rabu lalu, Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS akan melaksana mesyuarat lembaga siasatan dalam masa terdekat dan laporan terperinci lembaga berkenaan akan disediakan oleh bahagian pemantauan dan koordinasi JKNS. Dalam kenyataan pengarah JKNS, Leonard Stephen Poyong, satu sesi bersama dengan pengemas lintasan rata juga akan diadakan dalam tempoh terdekat bagi mengukuhkan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP penjagaan lintasan. Selain itu, pihak JKNS akan merujuk kepada enakmen Keretapi 2017 sekiranya terdapat sebarang pelanggaran undang-undang dalam kes berkenaan.
Dalam kejadian kira-kira 6 petang Rabu lalu itu, kereta api DMU 8903 yang membawa sekitar 200 penumpang telah bertembung dengan sebuah kenderaan yang membawa 4 penumpang di kilometer 21.5 gate Jalan Perumahan Kinarut. Jentera kereta api tidak mengalami sebarang kerosakan manakala pemandu kenderaan cedera ringan dan 4 penumpang lain selamat. Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah PPMCS mengalu-alukan inisiatif pembangunan platform digital mudah alih bernilai RM3 juta melalui aplikasi Sabah Scout Digital untuk kegunaan ahli-ahli persatuan pengakap di negeri ini. Platform itu diperlukan untuk mentransformasi persatuan serta membolehkan pentadbiran dan komunikasi yang cekap dalam PPMCS. Aplikasi ini seharusnya sudah tiba masanya kita untuk mencuba dan mendapatkan aplikasi ini untuk supaya memudahkan semua pergerakan kata orang sekarang ini di hujung jari. Jadi inilah yang pertama sekali yang kita di Malaysia inilah yang saya rasa untuk memulakan program ini. The apps is really ready. The platform is ready. We just need to get the work with PPMCS on the configurations and the business logics and business flow. So once that is finalized, it will take about 90 days. Mereka ditemui pemberita selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU membangunkan platform tersebut antara PPMCS dan syarikat Neurogene Group di Kota Kinabalu. Platform digital berkenaan dijangka memudahkan pelbagai urusan seperti pendaftaran, latihan dan perolehan ilmu, transaksi kewangan di samping penjanaan pendapatan dalam kalangan ahli PPMCS. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama Nurul. Silakan. Rita Lesius Malik, terima kasih atas perincian di Kota Kinabalu itu. Latihan kemahiran teknikal dan vokasional terus disedia Kiat Mara kepada golongan belia di polis. Usaha itu bagi membolehkan kumpulan sasar memenuhi keperluan industri serta kegiatan ekonomi. Laporan penuh terus sahaja bersama Wan Muhammad Ryan. Silakan Ryan. Baik, terima kasih. Lebih 8,000 pelatih berjaya mengikuti dan menamatkan latihan kemahiran di 3 pusat Kiat Mara di negeri ini sejak 1987 sehingga kini. Bagi kemasukan Julai ini, Kiat Mara menawarkan 110 tempat untuk belia mengikuti 12 kursus yang disediakan. Pengurus Kiat Mara Padang Besar dan Arau, Rostina Hussein memaklumkan tempoh latihan antara 3 bulan sehingga setahun. Bila kita dah keluar daripada Kiat Mara ni, sudah tentulah kita telah ada ilmu kemahiran, sama ada kita nak sambung belajar, kita nak jadi pekerja mahir dan peluang yang paling luas adalah keusahawanan. Sebab kita latih ni untuk menjadi keusahawanan, untuk membina duit daripada kemahiran yang mereka miliki itu. Maksudnya mereka menjual kemahiran yang mereka ada yang telah dituntut daripada Kiat Mara lah. Secara keseluruhan, hampir 90% pelatih Kiat Mara mendapat pekerjaan selepas tamat latihan dan ada yang menyambung latihan ke peringkat lebih tinggi. Perusahaan Inap Desa terus menjadi pilihan pengunjung ke negeri ini. Menerusi sambutan positif itu juga, menyaksikan pengusaha Inap Desa lebih berinovasi dengan menawarkan perkhidmatan selari kemahuan pengunjung. Perlis yang terkenal dengan harum manis memberi cetusan idea kepada pengusaha Inap Desa Kebun Harum Manis, Wanpa, Nurul Azli Azami dalam menawarkan perkhidmatan kepada pengunjung. Inap Desa yang terletak di tengah sawah padi, berlatar belakangkan bukit dan banjaran Nakawan, antara tarikan semula jadi yang kini dikomersialkan. Pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di homestay, termasuk juga berkayak, kita ada paddleboat untuk kanak-kanak, kita ada floating, macam itik floating untuk kanak-kanak bermain di dalam kolam buatan sendirilah. Kolam tu kolam ikan yang besar dan kita boleh buat aktiviti di kolam tersebutlah. Setiap pengunjung juga akan menerima buah tangan berupa buah ikon harum manis.
Ekonomi asas tani berasaskan harum manis sedia dibangunkan sebagai pemacu meningkatkan ekonomi usahawan serta komuniti setempat. Ke arah itu, memorandum persefahaman MOU antara Atlantis Innovation Sdn Bhd AISD dengan Jabatan Pertanian Perlis, Fama Perlis, Yayasan Bakti Padang Besar dan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Jawahar Jannah dimeterai. Pengarah urusan AISD Dr. Atifah Najwani Syahidan yakin 4 MOU berkenaan bakal membangunkan semula industri harum manis Perlis. AISD akan bertindak mencari pasaran selain menyediakan produk inovasi berasaskan harum manis. Penting untuk membangunkan semula industri asas tani iaitu harum manis dan juga khidmat komuniti kepada negeri Perlis. Okey. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama membawa industri harum manis ini ke peringkat yang lebih tinggi dan juga membantu ekonomi usahawan tempatan dan juga komuniti setempat. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani MOU berkenaan di Kangar. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Perlis. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri untuk laporan lain Berita Wilayah. Terima kasih Wan Muhammad Ryan atas perincian itu. 38 pemberi pinjaman wang tidak berlesen atau ahlong ditahan di Pulau Pinang dan lokasi sekitar utara tanah air. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Khaul Kok Chin mengesahkan penahanan itu menerusi operasi besar-besaran pada 5 Jun hingga semalam. Jadi berkenaan dengan kita operasi pembenterasan kepada Lon Shah Along itu, sejak saya lancarkan operasi sampai semalam, kita menangkap sebanyak 38 orang dan 34 lelaki, 4 perempuan. Jadi umur dia daripada 21 hingga 72. Bercakap dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke IPD Timur Laut, beliau turut mengulas mengenai ahlong yang ditahan itu terlibat dalam kes ugutan jenayah terhadapnya. Dinyatakan pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut terhadap mereka. Kesemua 38 suspek yang ditahan itu disiasat di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Selepas dipenjara 7 hari akibat mengasari seorang pemandu wanita di Lat Iskandar, individu sama dipenjara 9 hari oleh Mahkamah Magistrate Cameron Highland. Hukuman merujuk 2 pertuduhan menampar pelayan restoran. Tertuduh Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun mengaku bersalah atas 2 pertuduhan yang dibacakan secara berasingan. Magistrate Kasiratul Jannah Usmani Uthman turut menjatuhkan hukuman denda RM1,000 bagi setiap pertuduhan dan penjara 9 hari lagi jika gagal membayar denda. Hukuman penjara 9 hari bagi setiap pertuduhan ke atas tertuduh itu berjalan serentak bermula dari tarikh tangkap iaitu semalam. Penyelia mesin itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas V. Dennis Pillai, 23 tahun, di restoran Glory 78 Steamboat Snack Corner, Bamboo Biryani Tanah Rata pada 4 Jun lalu. Tertuduh turut didakwa dengan sengaja mengakibatkan kecederaan ke atas warga asing Samir Das pada masa dan tempat sama. Mahkamah Coroner di Ipoh memutuskan keputusan terbuka berhubung inkuest bagi menentukan punca kematian Pegawai Kadet Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM J. Sumaisinikam. Coroner Ainul Syahrin Muhammad juga memutuskan punca kematian J. Sumaisinikam yang meninggal dunia semasa menjalani latihan sebagai pegawai kadet DKD Sultan Idris Lumut pada 19 Mei 2018 adalah disebabkan edema pulmonari. Keputusan dibuat di hadapan ahli keluarga mendiang yang hadir dan peguam Zaid Malik dan Mahajud Singh. Di luar mahkamah, peguam memaklumkan akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Ipoh setelah perbincangan diadakan dengan ahli keluarga. Pada 19 Mei 2018, Sumaisinikam yang ketika itu berusia 27 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Angkatan Tentera Lumut.
Majlis Bandaraya Ipoh MBI bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap sebuah syarikat kontraktor jalan berikutan terdapat jalan rosak sekitar bandaraya itu. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata notis telah diberi dan pihaknya masih menunggu jawapan daripada syarikat berkenaan. Kita dah hantar pada Mangkubumi notis untuk dia repair jalan tu lah. Kalau dia tak dapat juga repair, kita mungkin akan saman dia lah. Lepas tu kita memang kita nak dia, kalau fully clear nanti kita akan cari peruntukan untuk kita turap balik semua tu. Memang dalam perancangan kita. Beliau berkata demikian ketika Majlis Agihan Zakat Pelajaran MBI dengan kerjasama TNB di Dewan Azlan Shah Ipoh. Jelas Rumaizi syarikat berkenaan sedang menjalankan projek menaik taraf pembetungan di beberapa jalan sekitar Bandaraya Ipoh. Projek dijangka siap pertengahan tahun ini. Pelbagai cabaran dan dugaan ditempuh bagi seorang ibu tunggal 4 anak di seberang perai Pulau Pinang tiada istilah putus asa untuk maju dalam hidup. Wartawan Phil Gabriel ada laporannya. Tidak mahu terikat dengan hanya makan gaji, Siti Hajar Soid yang lebih dikenali sebagai Kak Siti mencuba pelbagai kaedah dalam merempuh kehidupan setelah bergelar ibu tunggal. Sebagai seorang ibu tunggal, macam pengalaman kok lah. Dulu berniaga sikit-sikit, tapi sebelum berniaga tu kok menjahit. Menjahit ni macam tak mendapat pendapatan kita tak tetap. Anak pun ramai nak kena sekolah kan. Lepas tu kok paksalah cari bidang lain yang boleh dapat pendapatan hari-hari kan. Kok mula berniaga. Ataupun berniaga dekat tempat orang lah, bukan tempat sendiri. Sebab tak ada keyakinan masa tu. Lepas berniaga apa semua, kau dapat bantuan apa semua kan daripada JKM apa semua. Lepas tu semakin majulah, alhamdulillah lah. Program 2 Years Exit Program Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membawa perubahan ketara dalam hidupnya. Kini beliau memperoleh pendapatan mencecah RM4,000 sebulan dengan hanya menjalankan perniagaan nasi lemak. Alhamdulillah, lepas menyertai TUYEP yang dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang, kok dah boleh maju sikit lah. Perniagaan kok pun semakin berkembang, pendapatan pun semakin meningkat. Kita sebagai orang yang nak berjaya ni, jangan berputus asa. Kita kena buat. Jangan takut. Jangan takut untuk berusaha lebih maju. Untuk program 2 Years Exit Policy ini, bantuan ini kita berikan kepada penerima-penerima bantuan Jabatan Kebajikan, iaitu bagi penerima-penerima yang masih produktif, iaitu yang berupaya untuk melaksanakan apa-apa pekerjaan atau perniagaan yang sesuai dan yang mereka minati. Bagi klien-klien yang masih lagi produktif ini diminta untuk terus berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berdekatan untuk kita salurkan modal perniagaan sebanyak 2,700 sekaligus. Lokasi belakang sebuah stesen minyak di kawasan Bandar Tasik Mutiara, Simpang 4 cukup sinonim dengan nasi lemak Kak Siti. Semakin hari, permintaan daripada masyarakat setempat semakin meningkat. Kedai nasi lemak ni saya selalu datang juga beli. Dia ada banyak pilihan lauk dia, menarik, harga pun berpatutan, sedap. So saya suka beli kat sini sebab Kak Siti ni seorang wanita. So wanita-wanita sekarang ni perlu berdikari lah. Wadah perjuangan seorang ibu tunggal Kak Siti termakbul. Kini beliau mampu meraih pendapatan sehingga RM5,000 sebulan hanya dengan menjual nasi lemak. Inisiatif baik ini telah digerakkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam usaha membantu golongan yang memerlukan bantuan. Laporan Phil Gabriel, RTM.
Impian rakyat negeri Sembilan untuk mendapatkan hak milik kekal tanah kediaman kini direalisasikan. Kerajaan negeri membantu rakyatnya yang memiliki geran hak milik pajakan untuk ditukarkan kepada hak milik kekal. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada laporannya. Kerajaan Negeri Sembilan terus komited memperluas inisiatif penukaran hak milik tanah kediaman daripada hak milik pajakan kepada hak milik kekal di seluruh Negeri Sembilan bagi memastikan rakyat terus menerima manfaat daripadanya. Pelaksanaannya menepati Manifesto Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan pada pilihan raya umum ke-14 lalu yang juga telah diluluskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada 12 dan 19 Jun 2019. Ia setakat ini beri manfaat kepada 1,046 pemilik grant daripada 1,641 permohonan yang diterima sejak dilaksana tahun 2020. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, rakyat turut ditawarkan jumlah bayaran premium yang sangat rendah dan mampu bayar. Ini akan meningkatkan nilai tambah kepada hartanah yang mereka miliki. Kerana inilah satu-satunya harta yang mereka ada. Mereka tidak boleh tukar 2-3 tempat. Hanya pilih satu tempat. Kalau mereka ada 3 hartanah, ini merupakan satu pengiktirafan sebenarnya kepada masyarakat di Negeri Sembilan. Pada awalnya, projek ini dilaksana secara rintis di Dun Sikamat. Seterusnya diperluas ke Dun Gemencih, Repah dan Gemas. Sebelum ini saya macam 99 tahun kan. Macam saya takut-takut juga pasal dekat dah lama lah, dekat 70 tahun 70 ke apa start. Dah dekat dah banyak tahun dah habis kan. Saya takut pasal 90 tahun dah habis. Takut nanti kerajaan boleh tarik balik. Negeri ada bantu kan. Macam 99 tahun freehold. Kita pun puas hati lah macam duduk, dah boleh tetap duduk sini kan. Sebab tu kita pun dah macam puas hati lah. Terima kasih banyak kepada MD. Anak dua duduk dengan saya lah. 2 orang. Sungguh gembira rasanya dapat tanah ni. Gembira lah rasa. Saya tunggu dah lama, sejak tahun 81 baru dapat ni. Gembira lah dapat hak sendiri. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Penambahan petugas kesihatan di Hospital Sultan Ismail HSI serta Hospital Sultan Haminah HSA Johor Bahru diyakini berupaya meningkatkan kecekapan operasi wad sekaligus meringankan beban kaki tangan sedia ada. Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Kesihatan atas keprihatinan menangani isu kekurangan tenaga kerja di hospital awam melibatkan negeri ini. Kerajaan negeri juga akan mengadakan perbincangan mengenai cadangan pembinaan Hospital Sultanah Aminah II ketika lawatan Menteri Kesihatan ke Johor pada Ahad. Ini ialah tentang pembinaan HSA 2 yang sangat diperlukan di Johor. Kita harapkan bahawa perkara ini dapat kita selesaikan segera kerana Johor ini menjadi pusat bukan saja untuk Johor dari segi pesakit-pesakitnya. Kita terima pesakit daripada seluruh negara. Rakaman kamera litar tertutup CCTV mengenai kemalangan melibatkan seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang pada Rabu telah diteliti dan dihantar ke makmal forensik untuk dianalisis. Kenyataan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya SCP Muhammad Azam Ismail menyebut setakat ini tiada tangkapan dilakukan pihaknya berhubung kes itu. Bedah siasat terhadap mangsa telah selesai dijalankan di Hospital Ampang semalam 15 Jun dan sebab kematian ialah kecederaan yang pelbagai akibat kemalangan jalan raya. Jenazah mangsa telah diserahkan kepada waris pada hari yang sama selesai bedah siasat.
dalam kejadian tengah hari kemarin, mangsa Ahmad Fadzil Omar Azadin 64 tahun meninggal dunia selepas terjatuh dari jejambat lebuh raya berkenaan dengan ketinggian 30 meter akibat mengilak daripada melanggar sebuah motosikal yang melawan arus. Program wakil pelanggan yang diluluskan oleh Puspakom PAR diperkenal bagi menjamin urusan perniagaan yang lebih telus, profesional dan saksama. Program itu juga akan mengatasi masalah manipulasi, caj perkhidmatan tinggi dan pemberian maklumat palsu oleh orang tengah kepada pelanggan. Kenyataan Puspakom menyebut melalui sistem itu, saringan latar belakang orang tengah akan dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa. Mereka yang lulus saringan akan didaftarkan sebagai PAR. Pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan orang tengah boleh mendapatkan senarai PAR di laman web Puspakom. Bagaimanapun, pelanggan turut digalakkan hadir ke Puspakom untuk mendapatkan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan. Nak tengok pemain bola baca berita? Saksikan saya, Steffi Sidu dalam Stadium RTM 17 dan 18 Jun ini. Sedikit perkembangan sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan peletakan jawatan Wong Chun Han sebagai pengarah kejurulatihan persoalangan kebangsaan. Situasi itu meletakkan badan induk tersebut dalam keadaan sukar selepas turut kehilangan khidmat Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia Michelle Chai bulan lalu. Menurut BAM, pihaknya kini berdepan tugas mencabar bagi mencari pengganti yang berkebolehan untuk mengisi kekosongan itu. Buat sementara itu, tempat Chong Han yang dilantik sebagai pengarah kejurulatihan pada November 2018 akan diisi oleh Hendrawan sambil dibantu Datuk Teh Siu Bok serta James Chua. Dalam pernyataan itu juga, Presiden BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria merakamkan penghargaan kepada bekas naib juara dunia itu atas sumbangan besarnya kepada badminton Malaysia. Sementara itu, Chong Han melahirkan rasa terima kasih kepada BAM kerana memberi peluang untuknya berkhidmat. Namun, beliau merasakan sudah tiba masanya untuk berundur dan meneruskan minatnya sendiri. Prestasi kurang memuaskan kontijen di Sukan Si Kemboja tidak akan mempengaruhi persediaan atlet ke Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China September depan. Keyakinan itu disuarakan Majlis Sukan Negara MSN atas beberapa faktor. Timbalan Ketua Pengarah MSN, Suhardi Alias berkata, acara dipertandingkan di kedua-dua tamasya sukan berkenaan tidak sama selain mempunyai senario berbeza. Beliau berkata sebahagian besar acara di Sukan Asia adalah sama seperti yang dipertandingkan di Sukan Olimpik. Ia sekaligus membuka peluang sama rata kepada semua atlet untuk meraih kejayaan. Mengenai sasaran pingat katanya, ia akan dibincang dalam mesyuarat bersama Majlis Olimpik Malaysia MOM, Persatuan Sukan Kebangsaan, pengurus pasukan dan jurulatih. Sukan Asia 2023 dijadual berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober depan. Seramai 20 orang atlet negeri 9 menerima insentif daripada kerajaan negeri atas pencapaian memenangi pingat pada Tamasya Sukan Si Kemboja baru-baru ini. Mereka menerima ganjaran keseluruhan bernilai lebih RM42,000. Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri 9 Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani berkata, insentif tersebut merupakan tanda penghargaan dan sokongan kerajaan negeri terhadap atlet kelahiran negeri itu. Jadi dengan harapan kita, dengan insentif ini, atlet-atlet ini akan lebih berjaya lagi di masa hadapan dan mencapai cita-cita kerajaan negeri untuk melihat juara dunia ya, di peringkat Sukan Olimpik akan ada yang lahir daripada anak-anak Negeri Sembilan, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian insentif kemenangan Sukan Si Kemboja 2023 di Seremban. Atlet Negeri Sembilan menyumbangkan 3 pingat emas, 7 pingat perak dan 10 pingat gangsa.
Sementara itu, beberapa atlet yang ditemui gembira dengan insentif tersebut yang mampu menyuntik semangat mereka untuk terus mencapai kegemilangan dalam bidang sukan. Perasaan saya sangat gembira dan happy lah sebab Negeri Sembilan mengadakan insentif untuk pemenang SEA Games 2023 tahun ini. So, saya berterima kasih kepada Negeri Sembilan. Saya rasa sangat dihargai lah. Ini sepatutnya inilah perkara yang sepatutnya atlet dapatkan. So pada saya ini satu orang kata apa, satu tolakan untuk atlet-atlet ni untuk pergi lebih jauh lagi. Bola sepak Piala Asia bawah 17 tahun, skuad muda kebangsaan Kendalian Osmera Omaro memulakan kempen dengan kekalahan 0-4 kepada Yaman malam tadi. Pertemuan berlangsung di Stadium Thammasat Bangkok menyaksikan gawang negara bolos pada minit ke-21 hasil jaringan Abdul Rahman Al-Qadir Abdul Nabi. Yaman terus sekarang menyumbat gol kedua 10 minit kemudian menerusi Adil Abbas Qasim untuk membolehkan Yaman mendahului 2-0 sebelum tamat babak pertama. Malaysia yang masih mencari rentak bolos buat kali ketiga pada minit ke-48 selepas Anwar Hussein Abdullah Al-Turaiki tenang menyempurnakan sepakan penalti. Hari malang skuad muda negara ditutup dengan gol keempat Yaman pada minit-minit akhir perlawanan menerusi jaringan Adib Ibrahim. Malaysia akan berdepan tuan rumah Thailand di Stadium Pathum Thani Ahad ini sebelum menghadapi perlawanan terakhir kumpulan berdepan Laos pada 21 Jun. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.